Terima kasih Kak Yati. Okey, sekarang kita proceed ke projek yang seterusnya iaitu datang.my yang akan dipresent oleh Encik Akif Robani. Okey, so kalau dah sedia, kita boleh teruskanlah. Assalamualaikum dan hai, nama saya Akif. Hari ini saya akan membentangkan tentang datang.my. So, first kali saya akan cerita pasal diri saya. Nama saya Akif Rabani. Saya berumur 23 tahun. Saya duduk di Berjaya. Saya pelajar Unitec. Saya banyak buat app dan web application lah. So, ini tim saya, tim Bayam. So, kita tengok ada 5 orang, ada 6 orang. So, kita terus ke topik kita. So, apa tu datang.my? Datang.my ni bermula sejak 20 Jun 2020. Ia adalah sebuah sistem attendance berdasarkan QR. Guru boleh scan QR code pelajar dan attendance akan terus direkodkan. Dan mereka boleh terus rekod suhu pelajar tu lah. So, mereka boleh sambungkan app kita dengan Bluetooth infrared thermometer untuk memudahkan lagi proses rekod suhu tu. Dan report juga boleh di-generate dalam real time. So, kenapa kita bangunkan datang.my ni? Kita nak satu sistem attendance yang minimum contact tapi boleh rekod suhu. So, mereka tak perlu bersentuh atau apa, tak perlu rapat-rapat. Dan kita membantu sekolah dan institusi lain untuk merekodkan kehadiran dengan lebih mudah. Kita provide satu solution yang sangat low cost. Anda akan terkejut dengan harganya. Dan ini adalah salah satu COVID-19 prevention way untuk keep track of temperature changes pada pelajar dan lain-lain lah. Data ni boleh dimonitor oleh sekolah dan diberikan kepada pihak berkuasa jika diperlukan. So, apa fungsi-fungsi datang.my ni? Kita ada instant QR attendance, kita merekodkan suhu dengan mudah, kita ada integration dengan thermometer, kita ada SMS notification pada penjaga dan mereka boleh dapat data suhu anak mereka secara SMS lah. So, setiap kali mereka scan, so kita ada banyak sangat type of report. Kita ada integration dengan data studio, kita ada guest attendance, basically MySejahtera tapi local dalam closed loop use. Dan kita ada multiple user access, boleh berikan banyak access pada sekolah dan banyak lagi. So, apa penerimaan publik? Kita ada 15,000 institusi berdaftar setakat 15 November 2020. Kita ada 2.5 juta pelajar, attendees yang berdaftar. Paling tinggi kita pernah terima 1.5 juta scan dalam masa sehari. Kita ada 7,100 members dalam Facebook dan 1,500 members dalam Telegram group kita, pengguna datang.my. Kita pengguna group ni mostly untuk provide real-time support, macam real chat, live chat lah. So, macam team kita boleh interact. Kalau user ada soalan, user boleh tanya, kadang-kadang kita jawab, kadang-kadang user lain jawab dulu. So, kita ada 100,000 app install, datang reader dalam Google Play, App Store dan App Gallery. Kita pernah jadi number one productivity app dalam Google Play pada Julai dan Ogos, dan growth kita adalah organik tanpa sebarang cost advertisement. So, jumlah pelajar di Malaysia 4.9 juta. 4.9 juta dan attendees dalam datang.my 2.5 juta. Dah dekat separuh. So, sekolah yang berdaftar dalam datang.my 7,500. Sekolah dalam Malaysia 10,500. 75%. Nampak tak betapa reach-nya datang.my ni pada sekolah-sekolah. So, ini grup Facebook kita, pengguna datang.my. User banyak tanya soalan tu, kita akan terus jawab. Kadang-kadang user lain jawab macam saya cakap tadi. So, ini antara review 5 star kita. User banyak bagi macam ni lah, macam penghargaan lah. Kita ada terima belon dekat office kita, congratulations, kita ada gantung lagi. Kita kadang-kadang kita terima makanan, kita juga ada terima macam monetary duit sumbangan supaya kita boleh bayar server lah kan. Sebab server kita pun dah reach beribu sebulan sebab banyak sangat traffic kan. So, ini antara review-review kita. Boleh tengok lagi, banyak lagi dekat Play Store, App Store dan App Gallery. So, kenapa datang.my ni di-prefer oleh semua orang? Datang.my ni percuma. Saya kata tadi, low cost. Memang low cost. So, kita provide 24/7 support dan training. Dan kita dengar opinion user secara direct. Dan user boleh interact directly dengan kita melalui support channel kita tadi. Kita juga ada 24/7 phone channel. Boleh call, mungkin saya jawab, mungkin staff saya. Dan kita actually solve a problem tau. Macam kita nak rekodkan suhu, tapi kita nak rekodkan attendance. Tapi kita tak nak ada contact yang lama lah.
So data.my ni solve lah problem tu. Dan kita provide better service dan better user experience daripada solution yang berbayar. Dan sistem kita laju, sistem kita tak complicated, butang pun satu dua ya. Dan kita minimumkan UI kita minimumkan UX supaya user boleh cepat download, cepat faham. Dan kita bangunkan apa yang user nak, tapi kita tak bangunkan apa yang user fikir dia nak. Sebab kadang-kadang ada user dia fikir, oh kalau ada feature X ni, oh sistem ni perfect lah. Tapi kadang-kadang dia tak perfect pun. Dia macam, dia fikir apa dia nak macam tu. Tapi itu sebenarnya bukan apa yang dia nak. Kita kadang-kadang kita kena fahamkan dia itu kalau user kita buat custom system development lah. Tapi untuk ni, kita bangunkan apa yang dia orang perlukan lah pada masa tu. So ini adalah antara pengguna-pengguna kita. Kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, tahfiz. So kita juga ada guru ni dia pakat tau dalam grup Facebook guru kan, dia pakat. So sistem ni bagus apa semua. So memang bagus. So dia sebarkan cikgu lah, dia bagi tahu kat grup WhatsApp dia apa semua. So dia grow tu organic, dia tak macam kita nak kena advertise setiap masa kat Facebook kan. Okay, sistem attendance tak ada. Kita post kat Facebook dan dia akan share sendiri. So dia pakat sama sendiri. Oh, weekend ni kita pakat untuk buat kad apa semua kan. So dia laminate, dia print, dia buat lubang, dia letak tali semua tu kan. So ni integration kita dengan Bluetooth infrared-thermometer. So dan RFID, kad pelajar apa semua tu. So dia boleh scan QR, dia boleh rekodkan suhu dan suhu tu akan masuk. So guru-guru ada buat training sesama mereka di Sabah Sarawak, di seluruh Malaysia lah. Mereka buat training untuk menggunakan data.my ni. Walaupun data.my ni mudah, dalam 10 minit boleh siap. Tapi kadang-kadang ada guru yang perlukan bantuan sebab bukan semua cili IT kan. So kita ada guru-guru yang provide training. So kita tak perlu, kita tak ada buat provide physical training pun langsung. Kita tak perlu turun ke sekolah sebab mereka ajar sama mereka dan kita provide support pun directly live dekat online lah. So kita banyak terima macam tu, kita pun hargai. Dan data.my tak digunakan di institusi dia juga digunakan di rumah ibadat seperti masjid, gereja, kuil. Kita ada banyak pengguna macam tu. So kalau kita tengok sekarang ni, pengguna kita untuk merekodkan kehadiran solat Jumaat. So tech stack kita gunakan Laravel mostly, kita gunakan React Native, kita gunakan Node.js untuk API, kita gunakan Galera untuk database, cluster lah, MariaDB, Hub Proxy untuk load balancing, Redis untuk caching, MQTT untuk communication, DigitalOcean, cloud provider kita, Cloudflare untuk CDN, Electron, Balena Docker ni untuk desktop version kita, RunCloud untuk server management, dan ada SMS untuk SMS provider kita. So, apa problem kita facing? Kita ada DDoS attack daripada 4 pagi sampai 10 pagi daripada China dan Russia dan negara-negara foreign yang lain. 75% of our traffic masa tu, masa first month, second month launch, banyak sangat DDoS ni. Kita pun tak sure kenapa. Spam attendance. Dalam masa sejam, dia seorang 13 juta. Dia seorang scan. Dia macam, ni bukan lah ni. Ni mungkin dia reverse API call kita apa kan. So kita ada juga social media attack. Dia tembak kita dekat social media. Dia kata, oh sistem ni curi data. Sistem ni jual data. Tak ada. Tak ada. So kita ada juga banyak sangat orang duk reset password kan. Biasalah skills lah. So kita macam mana kita optimize? Kita API server ni kita ada banyak sangat server sekarang. Kita ada behind our Hub Proxy load balancer. So most of the data yang di read adalah cache. Dan data yang di return kita pass lagi satu instance Hub Proxy kat Galera cluster kita untuk di writekan dalam database. Dan kita try minimizekan data read dan write ni wherever possible. High load punya services macam read data student ni kita spread daripada main. Dan each SQL query ni kita dah optimize gila lah supaya data dia minimal lah. So macam mana kita provide data ni free. Kita jual thermometer tu ke add-on lah. Tak wajib pun ambil. SMS notification service ni kita pun provide juga. Terima kasih kepada ada SMS. Dan kita ada provide additional modules with monthly charges macam untuk sistem asrama apa semua tu. Tapi kita tak wajib ambil. Dan server ni kita optimize untuk keepkan cost low. So ini antara comparison dengan provider. Kita tengok data.my ni free 24/7, support 75% school di Malaysia dan kita ada banyak add-on. So feature planning kita nak provide centralized attendance system, kita nak provide app untuk parent, kita nak provide lagi banyak additional modules
dan kita nak integration dengan Kementerian Pelajaran Malaysia directly. So itu antara kita punya goals lah in the future kalau kita nak cuba reach, tapi dia depend on kita punya macam mana penerimaan pelajar, guru-guru dan sekolah-sekolah yang lain lah. So terima kasih, itu daripada saya Akira Bani. Apa-apa soalan boleh terus tanya, saya akan terus jawab. Okay, terima kasih kepada Akif Robani datang .my. So kita ada banyak sangat soalan ni. Okay. Satu dia, saya pergi terus untuk ni. Macam mana datang .my ni buat duit? Sebab benda tu free kan? So, boleh terangkan sikit? Okay, sekejap ya. Sementara Akif repair dia punya audio. Hello. Okay. Baru dengar. So, saya play daripada phone belum main tau. Okay. 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 So, first kali adalah saya akan pergi ke soalan Odin. Soalan Odin tu macam mana datang .my buat duit. So, basically saya ada explain tadi dekat slide. So, tapi saya akan briefkan je lah. So, kita jual, mostly kita jual thermometer. Kita jual macam thermometer tu. Kita provide bagian on, so dia akan memudahkan proses nak merekod suhu tu lah. So, kalau macam ada sekolah yang nak percepatkan proses nak rekod suhu tu, mereka sebut patut mereka key in dalam sistem. Tapi mereka kata macam begitu. So, kita provide macam tambahan lah, boleh ada thermometer yang bersambung direct pada data .my. Okay, so kita charge harga tinggi sikit pada harga cost, so kita boleh tanggung semua tu lah. Ada additional module lain lah. Okay, so soalan kedua. Bagaimana kaedah datang .my integrate dengan MySejahtera? Kita tak integrate dengan MySejahtera, kita just macam buat fungsi form yang macam MySejahtera tapi untuk digunakan dalam sekolah lah. Okay, so kita lompat soalan itu. Sejak roll out data .my kepada 2.5 juta attendees, soalan 3-in-1 saya ini macam bagaimana masalah pelengkap berlaku. Ini pun saya dah jawab tadi. Mostly adalah DDoS, orang dengki dan trafik. Okey, so untuk soalan 4, ada playlist tak API? Sekarang ni kita aktif lagi. Kita dah integrate dengan Data Studio, tapi nanti in the future kita akan buka open API lah. Okey, soalan seterusnya, macam mana guru nak masukkan data sekiranya murid tak bawa QR code? So, boleh. Dia ada option untuk manual entry, sama ada dia boleh masukkan IC, nombor pelajar, nama, ataupun mereka boleh search nama tu dan klik yang sana tu. Okay, next soalan, do you generate QR code for the users and unique QR code when it is refreshed via the app? QR code tu free. So, bila dia dah print kat pelajar tu, bila scan tu dia akan terus identify pelajar tu. Lepas tu, next soalan, tak ada ke API sejahtera? Tak ada. Okay. Ada apa soalan lain? Kalau siapa-siapa yang nak raise hand pun boleh jugalah. Ni ada tanya, berapa speed nak scan student? Speed nak scan student tak sampai berapa persen adalah yang ada tak plan nak kembangkan ke negara seberang. Kita ada user daripada Brunei. Kalau untuk ke Indonesia mungkin kita kena localize kan, macam currency ke apa, benda-benda yang memerlukan kita macam ada certain tu since kita pakai agency atau semua tu kita, kecuali certain negara yang pakai antara so benda tu tak dapat isu lagi lah. Tapi kita boleh je nak adjust, dia sedang setting lah. So plan nak kembangkan tu ada, kita dah ada permintaan, tapi depend on macam mana kita nak handle support lah. Aku suka handle sebab kita tak faham nak macam mana. Okay, John, interesting. Ada apa-apa lagi soalan lagi?
Daripada speaker yang kalau ada soalan boleh tanya soalan jugalah. Nak tanya boleh? Yep. Ya, silakan. Okay. Saya extracting yang punya server tu. Berapa sebulan bayar? Exactly dalam 1,800 lah. Confirm 20 core lah? Lebih? Kita tak fokus on core lah. Kita macam fokus on distributed punya computing. Dia macam micro architecture apa kan. Tapi kita nak bagi traffic tu stable, server tu stable. So kita macam kalau satu server tu banyak core, tapi kalau dia down, dia tak function juga. Faham. Last question daripada saya. Ni ada soalan. Turun ni ada berita berkenaan tak perlu kena rekod suhu. Okay. Sebenarnya tak boleh rekod suhu tu untuk public. Tapi untuk requirement di Kementerian Pelajaran, dia perlu rekod. Sebab untuk public, dia adalah tempat yang public. So, semua tu orang yang kita tak ada rekod sebelum ni. So, dalam untuk sekolah, kita tempat yang tertutup. So, kita perlu merekodkan suhu tu supaya kita tahu berapa suhu dia. Okay, apa plan datang online beyond COVID-19? Apa plan dia adalah kita akan extend lebih daripada attendance. Macam kita ada sekarang ni, kita tengah buat untuk asrama. Kita dah live dengan berbulu MRSM. So kita nak integrate kita punya asrama system. Dan nanti kita akan release a few kita punya features lah. Ada features. Satu soalan. Tanya. Okay, macam mana nak ada trainer? Trainer. Trainer boleh tengoklah YouTube dekat data ramai tu. Nanti kalau user data nak tanya, boleh terus provide service dekat grup pengguna data ramai. Okay, so far dah tak ada soalan lagi. Tapi nanti ada soalan lain, communicate dengan Cik Akif lah lepas ni. Terima kasih Lokman kerana bagi pinjam mic. Okay, terima kasih.